Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita, kita selalu diberi pilihan di antara dua. Yang mana satukah pilihan kita? Kadang-kadang kita merasa bingung ataupun kita merasa tidak tahu nak buat apa. Dan kadang-kadang kita tidak membuat pilihan. Biasanya dalam hidup kita ada beberapa pilihan yang penting. Contohnya dulu saya ada dua pilihan. Untuk bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sama ada kita ingin belajar di dalam negara ataupun di luar negara. Begitu juga kita ada pilihan di antara nak memilih pasangan yang ini ataupun yang itu. Ataupun kita juga diberi pilihan untuk bekerja di company ini ataupun company sana. Kita juga diberi pilihan untuk berniaga yang ini ataupun yang itu. Kadang-kadang setiap kali kita memilih, kita kena ada cara-cara dia. Mengikut buku dan apa yang diajarkan oleh pakar-pakar, apa yang kita perlu buat ialah kebanyakan orang kaya dan berjaya, yang pertama sekali dia memilih dengan menggunakan gerak hati ataupun dipanggil intuisi. Kita dengan gerak hati sebagai seorang Islam, kita kena sembahyang sunat istikharah. Bagi yang bukan Islam, mungkin dengan cara bermeditasi ataupun dengan cara merenung sehingga keluar daripada hati kita apa yang kita nak. Antara dua, mana yang kita patut pilih, kita kena pilih berdasarkan gerak hati. Yang pertama. Yang kedua ialah kita kena bagi deadline. Apabila kita ingin membuat pilihan, kita kena bagi deadline. Kita jangan tunggu lama-lama. Contohnya kalau kita sebagai seorang perempuan ada dua pilihan, satu lelaki tua yang kaya ataupun dua lelaki muda yang handsome tapi miskin. Kita jangan tunggu. Kalau kita tunggu, jawabnya jadi anak dara tua. Yang lelaki pun sama, kalau asyik menunggu pada satu orang, tiba-tiba tak jadi bujang lapuk. Itu yang kedua, ada deadline. Yang ketiga, apabila kita membuat pilihan antara dua pilihan, kita kena ingat kita akan mengorbankan. Apabila kita pilih A, kita akan mengorbankan B. Kalau kita pilih B, kita akan mengorbankan A. Kita kena sanggup menghadapi apa yang kita korbankan. Mana kita kena terima kenyataan yang kita korbankan satu benda apabila kita mengambil benda yang lain. Dalam teori dia, ada beberapa teori untuk membuat pilihan yang dipanggil 10 minit, 10 bulan dan 10 tahun. Katakan kita membuat satu pilihan, kita kena fikir dalam 10 minit yang akan datang, adakah kita akan gembira dengan pilihan ini? Dalam 10 bulan akan datang, adakah kita akan mendapat faedah daripada pilihan ini? Dalam 10 tahun yang akan datang, adakah kita dapat mencapai matlamat yang kita inginkan? Itu dipanggil konsep 10-10-10. Dan yang kedua ialah kita kena senaraikan pro and kontra. Pro dan kontra, mana yang lebih banyak? Sekiranya pro yang lebih banyak, kita pilih yang pro. Sekiranya kontra lebih banyak, kita jangan pilih. Itu dipanggil konsep pro and kontra. Yang ketiga dipanggil konsep kehendak dan keinginan. Kita kena senaraikan apakah kehendak kita dan apakah keinginan kita. Kemudian kita kena fleksibelkan dua tu untuk membuat pilihan. Maknanya daripada kehendak dan keinginan, kemudian kita akan fleksibelkan daripada kedua tu, barulah kita buat pilihan. Itu adalah 3 teknik dan 3 step. Jadi mudah-mudahan kita membuat pilihan. Jangan kita tidak membuat pilihan. Apabila kita membuat pilihan, kita kena terima konsekuensi dia ataupun akibat dia dengan sepenuh hati dan sepenuh keyakinan bahawasanya pilihan kita pilihan yang paling tepat.
Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.